Selamat datang ke channel saya, itu channel Faizal. Kali ni saya tak buat video tentang makanan. So hari ini kita kupas sedikit tentang isu COVID-19 yang telah berlaku di negara kita, itu Malaysia. Negara pertama yang terkena dengan wabak COVID-19 ni ialah China, itu Wuhan. So hari ni saya tak buat video tentang makanan, and then kita pun tak dapat keluar sebab PKP kan, Perintah Kawalan Pergerakan, yang telah berlangsung dalam 14 hari sebelum ni, iaitu hari ni ialah sepatutnya hari terakhir, iaitu 31 Mac, tapi Perdana Menteri kita telah lanjutkan sampai 14 April ni. So antara sebab-sebab berlaku ialah ini seperti yang korang lihat, kes-kes semakin teruk itu berlaku dalam negara kita, itu Malaysia. Salah satu sebab yang mungkin ini terjadi sebab itu masyarakat kita yang tu sangat degil, tidak mengikut Perintah Kawalan Pergerakan ni, keluar melepak. Kes baru pada hari ini ialah 196 yang telah berlaku. Keseluruhan ialah 2006, sedang dirawat 2110 orang. Yang menakutkan kita ialah jumlah kematian semakin bertambah, dari 2 orang sampailah hari ini itu 37 orang. Ini mungkin berlaku disebabkan oleh masyarakat kita yang tak ambil peduli ataupun tak ambil berat tentang hal ni. Ada kawan saya ataupun seseorang telah tag saya dalam Facebook tentang spekulasi senjata biologi dari China. Mungkin benda ni spekulasi, tapi jangan ambil serius sangat. So apa yang saya nampak itu di sini blog yang telah menulis tentang spekulasi itu, pekerjaan misteri coronavirus, iaitu korang bacalah sini. Virus tersebut boleh menyerang manusia dan juga binatang. Tanda selepas 2 hari hingga 14 hari, hidung berair, sakit kepala, batuk seketika dan demam. Itu ialah simptom-simptom. Korang lihat sini ada, tak tahulah ni betul atau tak, tapi kita sebagai manusia hanya baca. Banyak lagi blog yang buat tentang spekulasi ini, tapi saya memilih ni mungkin masuk akal sikit. Infection ni, sindrom SARS, adakah betul? Kalau korang medical, maybe korang tahu, korang doktor ke apa ke. Can kill death. Symptom ni runny nose, cough, sore throat, high temperature, spread from an animal. Ini preventive measures yang telah ditekankan oleh kita punya Perdana Menteri, iaitu jangan pergi ke China. Itu memang of course. Yang paling penting adalah practice good personal hygiene, seek medical treatment, inform physician about recent travel history. Itu mesti penting. Seperti yang korang tahu, China mempunyai penduduk yang sangat ramai, padat. Mungkin 42 city yang terbesar di dunia. Ni dari Mail Online, tak tahu betul ke tak. China built a lab to study SARS and Ebola in Wuhan. And US biosafety expert warned in 2017 that the virus could escape the facility that's become key in fighting the outbreak. January 2018, opening biosafety expert and scientists from US expressed concern that the virus could escape the lab. In 2004, was leaked from a lab in Beijing. Ni kot. Nampak ni. Ni terang ni yang saya nak tekankan. Pada bulan Mac 2019, dua orang saintis, iaitu Dr. Zhang Qiu dan Kirin Cheng, semistri negara telah mencuri virus dari sebuah makmal, iaitu Canadian National Microbiology Laboratory (NML) di negara Kanada. Mereka kemudian telah menghantar virus tersebut ke negara China menggunakan khidmat Korea. Betul ke? 4 bulan berikut, itu Julai 2019, mereka telah dihalau keluar dari makmal NML dan dipaksa pulang ke negara China. Ni kita tengok. Scientists from NML said the highly lethal viruses were potential bioweapons. Banyak jugalah yang sangat-sangat kita risau sangat ni sekarang ni. Kadang-kadang kita rasa marah kan.
dengan apa yang dah berlaku di Wuhan. Okay, ada yang mengatakan kita ni manusia kan, biasa manusia sangat degil dan ego tinggi, merasa diri tu terlalu berkuasa di dunia ni sehingga tak tahu apa yang berlaku. Ini yang saya tekankan tengah berlogik. Kenapakah kerajaan komunis China hendak bunuh rakyat mereka sendiri? Ini adalah New World Order punya pemikiran kot. Okay, kerajaan komunis China hendak mengurangkan jumlah penduduk di China. Tapi kenapa nak spread? Tak ada immunity langsung. Mereka sanggup bunuh rakyat mereka sendiri untuk melaksanakan agenda jahat mereka. Menggunakan virus sebagai alasan supaya tak ada siapa pun tahu kisah yang sebenar. So, inilah yang berlaku sekarang ni di dunia kita ni. Kerajaan komunis China menempas 1 juta beg mayat. Kenapa? Dah plan kan? Memang ramai saintis yang mengaku bahawa coronavirus ni adalah ciptaan manusia. Memang pun tak mungkin jadi, tapi tak tahulah. Ini adalah spekulasi yang telah dibuat oleh blog ni. Okay, sebulannya kita baca lagi sebulan teruslah. Negara China merupakan testing ground untuk kasus satanis Illuminati untuk menjaga. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, itu New World Order. Virus yang terdapat di zaman ini, contoh AIDS, SARS, Ebola, Zika, ciptaan manusia. Itu kerajaan Illuminati. Setiap tahun mereka akan menciptakan satu virus yang baru merupakan disediakan vaksin. Itulah virus tersebut tidak pernah wujud 100 tahun dulu, malah ibu berita juga tidak pernah dengar. Contoh mereka masih kecil. Agenda 21, korang tahu kan? Itu mengurangkan jumlah penduduk di dunia. Dia punya agenda ni ialah satu, yang mengurangkan penduduk di dunia ni. Kedua, kalau penduduk kurang dah di dunia ni, so senang dia orang nak kontrol. Mungkin dari segi peperangan, kita tak tahu. Saya pun tak nak buat spekulasi. So, apa dia orang fikirkan semua benda ni. So, saya ada video sikit untuk korang. Ni dia video, tunjukkan dari seekor kelawar. Okay, tak tahulah siapa yang buat ni, tapi itulah. Dari kelawar kot. Okay, kelawar ni mengumpulkan virus ganas menyimpan dalam diri ya. Betul ke? Itulah saya baca dalam medical punya. Adakah betul? Tubuh dia adalah tempat tinggal racun. Nah, dia simpan virus semua masuk ke dalam gua. Bila malam baru dia orang keluar mencari makanan. Subuh masuk lagi dalam. So tidak tersimpan dengan manusia. So masuk akal juga. So tak tahulah kenapa manusia masih nak makan kelawar. Tak ada makanan lain ke? Bahkan dengan sengaja aku menampilkan wajahku yang seram dan mengerikan agar manusia menjauhiku dan tidak menyentuh aku langsung. Entahlah, manusia ni suka nak explore barang kot. Tak ada kerja kan? Tidak dapat menjaga nafsu serakah dan gila memakan makanan yang melampaui batas norma manusia. Ya, ini saya setuju. Banyak kot kena lain selain daripada kelawar. Kenapa masih nak makan? Aduh, hai. Kalian jika diri makan maka seluruh virus tekankan konsumen akan faham orang keluar menjerat. Ya, mungkin ada logiknya di sini. Tapi tanya bagi siapa yang telah membuat video ni. So, dia menganggap diri dia sebagai kelawar. Okey. Dalam jaringanku kena lazat memang tapi virus bahaya disebabkan kehilangan tempat tinggalnya. Betul, sebab virus COVID-19 ni dia cari perumah, iaitu manusia untuk hidup. So, siapa yang makan? So, sangat bodoh lah. Baru. Okay, ini yang saya beritahu tadi. Musnahkan
ramai. Kini lebih bahawa kehidupan manusia haruslah harmoni dan menghormati dengan alam. So, ya, istilah sekarang semua ego. Berkata orang alak bengkeng. Tahu lah pahal. Ingatnya kuat kali. Okay, kalau korang memahami semua ni, hukum alam sangat adil. Engkau tidak menghargai kehidupan makhluk lain, maka bala bencana dan malapetaka sudah diambang mata dan anda harus membayarnya dengan sekitar dan kematian. Wow, sampai ni memang memahami binatang ni. So, okay, sekarang ni saya dah tunjukkan tentang China Wuhan punya virus, apa Illuminati, apa semua. Mesti korang fikir negatif kan tentang orang China ni. So, tadi ialah negatif. So, dari sudut positif pula. Okay, saya pesan agar kita bersatu hati menjalankan perintah ni bersama, agar dengan langkah kerjaan ni kita dapat memutuskan hubungan virus ni dari merebak. Kerana virus ni perlu perumah, iaitu manusia. Step yang saya tunjukkan itu jagalah kebersihan diri, maksimumkan kebersihan tu. Sentiasa guna mask kalau keluar, ingin beli barang keperluan ataupun pergi ke kerja. Mematuhi peraturan perintah kawalan ni agar semua ni dapat dihentikan ataupun mengurangkan. So, ada juga frontliner kita yang telah bekerja dan terpisah dengan keluarga semata-mata untuk membantu kita. So, doktor, nurse, polis, tentera dan macam-macam lagi lah yang kerja lebih daripada 12 jam untuk memastikan COVID-19 ni dapat dirawat dan dicegah. So, korang tolonglah beri kerjasama, stay at home, stay dalam rumah je, tak susah. Janganlah pergi melepak, pergi ke pantai ke buat apa. Lepas semua ni dah habis, korang nak pergi mana, pergilah. Bahkan ada yang antara mereka ni telah terjangkiti dengan wabak ni. So, korang please bagi kerjasama. So, bagi anti korban disebabkan oleh COVID-19 ni, kita berdoa agar roh mereka tenang. Sedekahkanlah Al-Fatihah untuk mereka. Bagi siapa yang Islam, so yang bukan Islam, ikut berdoalah mengikut kepercayaan masing-masing. So, kita doakan agar mereka tenang di sana. Dari sudut positif lah, kita bersyukur kerana kita masih hidup pada hari ini dengan sihat. Dan bagi siapa yang pulih, korang hargailah hidup ni. So, jangan jadi manusia yang keras kepala, ego. So, ambil ni sebagai pengajaran bagi kita. So, saya menyeru agar seluruh rakyat Malaysia mematuhi PKP ini, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. So, itu dia mengurangkan COVID-19 ni daripada merebak. Korang tak nak ke hidup macam sebelum ni? Bebas mana saja dengan keluarga, dengan rakan, dengan suami, isteri korang, anak-anak. So, please stay at home. Thank you.